Oke. Oke, semua boleh tengok video tadi? Semua boleh tengok video tadi? Nampak video tadi? Nampak. Oke, bagus. Pasal apa video tadi? Pasal hijrah. Hijrah. Pandai. Pasal hijrah. Oke, hijrah apa tuh? Pasal hijrah siapa? Hijrah Nabi Muhammad. Islam. Hijrah Ya, Islam. ya. Oke, Iya, betul, Islam. betul. Iya, Islam. Iya, Islam. Oke, hijrah Islam. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Kota Madinah. Kota Madinah. kota Madinah. Oke, bagus, pandai. Oke, jadi hari ini kita belajar pasal apa? Hijrah di Di detik Detik. bersejarah. Detik bersejarah. Oke, Detik bersejarah. pandai. Oke, pandai. Oke, jadi hari ini kita baca pasal hijrah detik bersejarah. Oke, sebelum tu, next. Sebelum kita pergi lebih lanjut, kita kena pergi maksud hijrah dulu. Oke, maksud hijrah. Oke, maksud hijrah di sini. Oke, Ustazah mau minta tolong Syaharis tolong baca dari segi bahasa. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Oke, pandai. Makasih Syaharis. Oke, seterusnya istilah Ustazah mau Niko. Perpindahan Rasulullah dan umat Islam dari Mekah ke Madinah atau Yatrib. Yatrib. Peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan. Oke, makasih Niko. Oke, jadi first kita pergi kepada hari ini kita baca pasal tajuk hijrah detik bersejarah. Oke, first kita pergi kepada maksud hijrah. Oke, maksud hijrah di sini dari segi bahasa ialah perpindahan. Oke, perpindahan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Oke, dari segi istilah di sini perpindahan Rasulullah SAW dan umat Islam dari Mekah ke Madinah ataupun Yatrib. Oke, Yatrib tu nama dulu Madinah. Oke, lepas tu peristiwa hijrah ini berlaku pada tahun ke-13 kerasulan Rasulullah SAW. Oke, kalau saya sebut Rasulullah SAW, kamu kena jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Betul. Oke, bagus. Oke, jap. Oke. Guys, jadi kalau masa exam nanti ataupun bila-bila, kalau kamu mau hafal maksud hijrah ni, kamu kena ingat pindah je. Okay, hijrah, pindah. Hijrah, pindah. Okay. Tadi kamu kena ingat siapa yang pindah? Siapa yang pindah? Lepas tu dari mana ke mana? Pindah dari mana ke mana? Okay, jadi di sini kamu kena tahu, okay, hijrah ni perpindahan, dia first perpindahan. Okay, siapa yang pindah? Rasulullah SAW yang pindah. Dari mana? Dari Mekah, dari kota Mekah ke kota Madinah. Okay, semua boleh faham? Faham. Okay, hijrah ni maksudnya apa? Hijrah ni maksudnya apa? Perpindahan. Perpindahan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW. Dari mana? Rasulullah. Dari kota Mekah ke kota Madinah. Pandai, dari kota Mekah ke kota Madinah. Okey. Jadi Okey. Jadi kamu kena hafal apa? Okey, jadi kamu kena hafal itu je. Apa? Tele. Kasih teruskan je Ustazah. Okey. Jadi kamu kena hafal itu je. Hijrah ni apa? Perpindahan. Perpindahan siapa? Perpindahan Rasulullah. Dari mana? Mekah ke Madinah. Okey, lepas tu dia ni berlaku pada tahun ke-13 kerasulan Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya. Seterusnya. Okey. Kita pergi kepada faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Okey. Jadi kan Rasulullah hijrah.
Rasulullah hijrah tu kenapa pula? Kenapa dia hijrah? Apa sebab? Uh, apa sebab dia mau hijrah kan? Mesti ada sebab dia mau hijrah. Jadinya sini faktor yang mendorong berlakunya hijrah. Ada sebab-sebab dia. First, Taza mau Hazia tolong baca Yang mana? yang ni faktor yang colorful ni. Syarat Allah. Isyarat Allah. Isyarat Allah. Lagi? Memelihara akidah. Lagi? Apa itu? Pelawaan. Pelawaan penduduk Yasrib ataupun Madinah. Lepas tu yang keempat, penentangan. Apa itu? Penentangan musyrikin Quraisy ini typo. Abaikan. Penentangan musyrikin Quraisy. Semakin kuat sebenarnya tapi typo. Penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Makasih Hazeh. Thank you Hazeh. Di sini kamu kena hafal. Kamu kena faham faktor apa sebab Rasulullah berhijrah. Dia bukan berhijrah saja. Mana boleh berhijrah saja kan? Faktor dia berhijrah. Pertama, isyarat Allah. Pertama isyarat Allah. Lepas tu kedua, memelihara akidah. Lepas tu ketiga, pelawaan penduduk Yatsrib ataupun Madinah. Lepas tu yang keempat, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Jadi ada 4 sebab ataupun 4 faktor yang mana menjadi penyebab ataupun menjadi faktor Rasulullah SAW berhijrah. Semua boleh faham ke setakat ni? Boleh. Jelas ke salah-salah? Boleh. Jelas. Bagus. Jelas seperti Kita Haris. Kita pergi satu-satu. Kita bagi isyarat. First ada isyarat. Lepas tu memelihara, pelawaan, lepas tu penentangan. Kita pergi satu-satu dulu. Kita pergi satu-satu dulu. Pertama isyarat. Isyarat ni. Allah mengisyaratkan Rasulullah SAW supaya berhijrah. Dalam firman Allah, wa is yamkuru bika alladhi kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Jadi sini dalam ayat ni bermaksud, dan ingatlah ketika orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu ataupun untuk membunuhmu ataupun mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik menggagalkan tipu daya. Dalam surah Al-Anfal ayat 30. Begini. Masa dulu zaman Rasulullah SAW, jawab apa? Sallallahu alaihi wasallam. Pandai. Masa zaman Rasulullah SAW dulu, apa namanya? Kan dulu umat musyrikin ni memang tak suka, memang diorang tak suka pasal Islam ni. Diorang tak suka pasal Islam ni. Jadi diorang buatlah penentangan, diorang buat boikot kepada Rasulullah. Banyak diorang buat penentangan kepada Rasulullah. Siapa tahu apa yang diorang buat kepada Rasulullah? Siapa tahu? Jawab. Orang Apa? fitnah Rasulullah. Lagi? Apa lagi? Diorang buat apa dengan Rasulullah? Dorang make. Lagi? Betul lagi? Pembanjir. Romban batu. Betul. Betul. Diorang baling batu semua. Jadinya sini banyak diorang buat untuk menghalang Islam ni disebarkan.
Okay, jadinya sini. Okay, first. Kenapa tuh? Siapa tuh? Okay, Waduh. first. Okay, first dalam apa namanya? Dalam faktor yang mendorong Rasulullah berhijrah, isyarat Allah tuh sudah sampai. Bila isyarat Allah sampai, jadi Rasulullah pun berhijrahlah. Sebelum ni memang orang Islam sudah berhijrah, dorang berhijrah sikit-sikit, sembunyi-sembunyi. Sebab kalau dorang terang-terangan, dorang akan dibunuh. Jadi sabtulah dorang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapuk-tapuk, dorang sembunyi-sembunyi. Jadinya satu orang je yang berani berhijrah terang-terangan. Siapa tahu siapa orang tu? Umair lah. Allah. Siapa? Kalau saya tak silap si Umair. Betul lah. Umar. Umar. Ya. Umar bukan Umair. Umair. Lebih kurang lah, lebih kurang. Tapo. Asalkan lebih kurang. Ya, lebih kurang. Okey, betul lah. Umar. Satu-satunya umat Islam yang berani berhijrah secara terang-terangan pada waktu itu adalah Umar. Okey, Umar je berani. Sebab kan Umar kan dia tak takut apa-apa pun. Sedangkan syaitan sendiri pun takut dengan Umar. Jadi, ya, hari tu dulu ada kisah apabila Umar lalu, semua boleh nampak ustazah kan? Sampai nampak ustazah sekarang? Boleh. Boleh. Contoh kalau Umar lalu di sini, Sayyidina Umar lalu di sini, syaitan yang di sini tu dia akan pusing jauh-jauh. Dia tak sanggup untuk berjumpa lalu sebelah Umar. Dia takut. Syaitan tu yang takut dengan Umar. Okay. Jadi masa tu semua orang Islam sebelum isyarat Allah ni sampai, semua orang Islam slow dan sikit-sikit berhijrah dari Mekah ke Madinah, tapi bertapuk-tapuk. Cuma Umar saja yang berani berhijrah secara terang-terangan. Okey. Lepas tu lepas isyarat Allah ni, Rasulullah pun berhijrahlah. Okey. Lepas tu kedua, untuk memelihara akidah. Okey. Faktor yang kedua untuk memelihara akidah. Umat Islam mengurniakan tanah, air dan harta mereka demi menyelamatkan akidah tauhid yang lebih berharga. Maksudnya sini, umat Islam ni faktor orang untuk berhijrah, dorang sanggup korbankan segala-galanya, harta semua, tanah dorang, rumah dorang sanggup korbankan demi Islam tu. Macam mana? Cakap, dorang tak kisah pun apa-apa, yang penting duit semua tu dorang tak kisah, dorang kasih bagi je semua, dorang korbankan demi dorang dapat Islam tu. Bagus kan dorang dulu? Baguskah dorang dulu? Bagus. Okey, jadi sini. Okey, kita ingat balik. Okey. Faktor yang mendorong Rasulullah berhijrah ni, pertama isyarat daripada Allah, kedua memelihara akidah. Okey, lepas tu yang next. Sekejap. Next. Yang seterusnya, pelawaan penduduk Yathrib ataupun Madinah. Okey, seperti untuk pengetahuan semua, Madinah ni nama dia dulu adalah Yathrib. Nama dia dulu Yathrib. Okey, di dalam penduduk Madinah ni ada dua golongan. Ada golongan lepas perpindahan umat Islam pergi Madinah ni ada dua golongan. Golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Okey, dalam pelawaan penduduk Yathrib ni, Rasulullah ni dipelawa untuk menjadi pemimpin di Yathrib. Sebab kenapa? Sebab diorang suka Rasulullah. Diorang suka cara pemerintahan Rasulullah. Sebab kenapa? Cara pemerintahan Rasulullah ni terlampau macam sistematik. Sistematik, macam baguslah. Bila Rasulullah memerintah, semua sistem macam smooth je, lancar je. Jadi sabtulah diorang ajak Rasulullah, marilah kita pergi Madinah. Di Madinah Islam diterima. Jadi di Mekah masa tu memang ditentang kau Islam. Memang Islam tak diterima. Memang dibencilah Islam time tu di Mekah. Jadi di sini Rasulullah pergilah Madinah, sebab kena pelawak, kena panggil. Jadi di dalam pelawaan Madinah ni ada dua perjanjian yang berlaku. Okay.
bai'ah Aqabah pertama dengan bai'ah Aqabah kedua. Okay, maksud sini Rasulullah telah buat perjanjian dengan penduduk Yathrib, iaitu penduduk di Madinah, supaya, okay, first, kita tengok yang ni lah. Sampai ada nampak skrin sekarang? Boleh. Okay, kita tengok ni yang pertama. Yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama, semua ni tidak. Okay. Yang pertama, tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri, tidak boleh berzina, tidak boleh membunuh anak, tidak boleh mengada-adakan dusta, maksudnya menipu, tidak boleh menderhakai perkara yang baik. Okey, jadi perjanjian Aqabah yang pertama Rasulullah buat pasal ni lah, pasal tidak boleh ni dengan penduduk Madinah. Jadi lepas tu perjanjian Aqabah yang kedua pula dibuat lagi. Okay, dia punya isi perjanjian Aqabah ni melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri. Okay, so boleh faham setakat ni? Yes. Boleh? Boleh. Yang lain faham? Faham. Buka mic, oi. Faham. Buka. Faham. Okay, bagus. Okay, jadi tadi faktor yang pertama tadi pasal apa? Isyarat Allah. Okay, isyarat Allah. Lepas tu kedua? Kedua? Memelihara akidah. Okay, yang ketiga? Pelawaan. Okay. Penduduk Yathrib. Pandai. Yathrib. Okay, kena pelawat. Rasulullah kena pelawat pergi Madinah. Jadi lepas tu, ingat tak dalam pelawaan penduduk, dalam pelawaan di Madinah ni, dalam pelawaan Yathrib iaitu Madinah ni, ada 2 perjanjian. Ingat tak? Ada 2 perjanjian. Perjanjian Aqabah yang pertama dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Ingat tak? Perjanjian Aqabah yang pertama semua tidak tu. Tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh mencuri dan sebagainya. Kalau perjanjian Aqabah yang kedua satu je. Melindungi dan mempertahankan Rasulullah SAW seperti melindungi keluarga sendiri. Okey, ingat tak? Dalam pelawaan ni ada 2, Aqabah pertama dan Aqabah kedua. Jadi Rasulullah menghantar Mus'ab bin Umair untuk berdakwah dan mengajarkan Al-Quran di Yathrib ataupun Madinah. Okay, boleh faham? Boleh. Okey. Seterusnya, faktor yang keempat. Faktor yang keempat, penentangan musyrikin Quraisy semakin kuat. Okey. Dulu masa pakcik Nabi, siapa nama pakcik Nabi? Siapa? Coba bagi yang first dulu. Abu Talib. Pandai. Betul. Abu Talib kan? Betul, Abu Talib. Abu Talib pandai. Okey. Sebelum Abu Talib meninggal dunia, Islam Rasulullah masih dijaminlah keselamatan dia. Masih belum ada orang untuk berani bunuh Rasulullah. Tetapi lepas kematian bapa saudara Rasulullah ni, iaitu Abu Talib, golongan musyrikin semakin berani untuk membunuh Rasulullah. Sehingga kan kemuncak dia mau bunuh Rasulullah tu, dia berpakat di Darul Nadwah. Ingat tak? Darul Nadwah yang Ustaz highlight ni. Darul Nadwah. Darul Nadwah ni tempat diorang bermesyuarat. Diorang bilang macam ni. Apa kata kita kumpul semua kabilah? Maksudnya, kamu faham tak maksud kabilah? Faham. Apa? Apa dimaksud? Apa maksud kabilah? Main tahu-tahu kis picu. Tahu. Apalah, Hazeh, maksud kabilah? Udah cari lagi di buku tuh. Di Google. Puak. Betul, puak. Saya refresh otak lagi tadi. Oh, okey. Zaman dulu, dorang suka berpuak-puak. Contoh macam puak A, puak B, puak
puak C. Begitu. Dorang suka berpuak-puak. Kepuakan dorang tu terlalu melampau. Keasobiahan dorang tu telah terlalu melampau. Dorang suka berpuak-puak. Okay, jadinya sini. Okay. Jadi dorang selepas je kematian bapa pakcik Rasulullah, dorang semakin menentang, dorang semakin kemuncak dia, dorang kumpul semua puak, ketua-ketua puak, dorang cakap macam ni. Apa kata kita kumpul semua ahli puak, seorang-seorang, contoh puak A, puak B, puak C, puak D, kita kumpul semua, lepas tu kita bunuh Rasulullah secara serentak. Dia bilang macam tu. Supaya nanti tiada puak yang kena. Maksudnya dorang confuse mau marah puak siapa. Tak boleh marah puak semua kan. Dia dorang fikir macam tu. Dia bilang, oh apa kata kita buat macam ni, dia bilang. Kita kumpul semua puak, kita bunuh Rasulullah dalam serentak. Jadi tidaklah kita selamatlah. Maksudnya tidaklah orang boleh marah puak yang seorang-seorang. Tak tahu puak mana yang bunuh. Boleh faham rancangan dorang? Macam Boleh. mana? Okay. Okay, dorang buat ni di Darul Nadwa. Okay, ingat tak Darul Nadwa? Okay. Apa? Okay, kita ulang balik tadi. Okay, first tadi faktor dia apa? Isyarat Allah. Syarat Allah. Kedua, memelihara Akidah. akidah. Ketiga, Penawaan penduduk Yasrib. okay, keempat, Madinah. Penentangan musyrikin Quraisy. Sampai Quraisy dah. Quraisy semakin meningkat. kuat. Semakin meningkat. Semakin kuat. Okay. Jadi akronim di sini supaya kamu cepat hafal. Ika, masak, pau, pandan. Okay, cuba semua ulang. Ika, Pandan. masak, pau, pau, pandan. Okay, I untuk Ikan. Isyarat Allah. I untuk Isyarat Allah. isyarat. Isyarat. M untuk masak, untuk M untuk Memelihara. Melihara. okay. Pau untuk Pelawaan. penawaan. P untuk Penentangan. penentangan. Okey, kejap Pak. Okey, cuba ulang balik. Okey. Pertama apa? Ika. Ika apa Ika? Isyarat Allah. Isyarat. Isyarat. Masak? Memelihara. Melihara. Pau? Pelawaan. Pelawaan. Pandan? Penentangan. Penentangan. Pandai. Jadi kalau faktor kamu hafal 4 je, Ika, masak, pau, pandan. Dan semua boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, next kita pergi kepada peristiwa penentangan semasa hijrah Rasulullah. Maksudnya apa yang ada time tu. Okey. Cuba tengok slide sekarang. Okey, kita mula daripada atas, daripada nombor 1. Pada 27 Safar, okey, time ni di Mekah. Okey, time ni masih di Mekah. Okey, ingat. Okey, masa ni masih di Mekah. Pada 27 Safar, okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa menjawab? Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW dan Abu Bakar keluar. Malam-malam tu, diorang cari waktu malam supaya nak kedapatan. Okay, diorang keluar daripada rumah Rasulullah tu pada 27 Safar. Okay, masa ni masih di Mekah. Lepas tu, untuk mengelirukan pihak musuh, diorang suruh Saidina Ali. Diorang suruh Saidina Ali untuk berselimut di tempat Rasulullah. Dia macam apa? Dia pura-pura tidur. Ya, pura-pura tidur di tempat tidur Rasulullah. Okay. Dia suruh Ali supaya musuh ingat Rasulullah masih ada. Padahal Rasulullah sudah keluar sama si Abu Bakar. Begitu. Okay, lepas tu Rasulullah masa ni Rasulullah guna jalan yang paling tak selalu kena guna. Sebab kenapa? Sebab kalau dia guna jalan yang selalu orang guna, kedapatanlah cepat. Okay. Jadi lepas tu anak-anak Abdullah iaitu first Abdullah, ingat Abdullah
Abdullah ni adalah putra Sayyidina Abu Bakar. Abdullah ni ingat tak? Abdullah ni putra Sayyidina Abu Bakar. Dia ni ditugaskan untuk meninjau dan melaporkan situasi. Okey, ingat tak? Pada 27 Safar, malam-malam, Rasulullah sama Abu Bakar keluar rumah untuk pergi ke Madinah, tapuk-tapuk. Lepas tu, Sayyidina Ali pura-pura tidur di tempat tidur Nabi Muhammad. Okay, lepas tu, diorang guna jalan yang paling tak selalu orang guna. Okay, lepas tu, siapa yang tolong diorang? Tolong diorang. Pertama, Abdullah. Abdullah ni anak kepada Abu Bakar. Abdullah ni tugaskan untuk melaporkan situasi sama ada okey ke, okey susah di sana, okey ada musuh kan di sana, begitu. Seterusnya Asma. Asma ni puteri kepada Abu Bakar juga. Asma ni puteri kepada Abu Bakar, dia ditugaskan untuk menyediakan bekalan Makanan. Asma ni ditugaskan untuk menyediakan bekalan makanan. Lepas tu Amir bin Fuhairah pula, Amir bin Fuhairah ini hamba, dia ditugaskan untuk bawa kambing ke pintu gua supaya kambing tu boleh digunakan untuk bekalan susu untuk minum, dan untuk kasih hilang tu jejak tapak kaki orang. Okay, jadi ada 3 orang yang tolong, ada 4 orang yang tolong Rasulullah, ada 5 orang yang tolong Rasulullah. First Abu Bakar, dia tolong Rasulullah sama-sama keluar, dia tolong teman Rasulullah. Kedua Ali ni berselimut di tempat Nabi. Ketiga Abdullah, anak Abu Bakar tu, dia ni tugaskan untuk meninjau dan melaporkan situasi. Lepas tu Asma, anak Abu Bakar juga, dia ni untuk bekalan makanan, dia kasih dia makanan. Lepas tu hamba Umar pula, dia ditugaskan untuk bawa kambing supaya untuk bekalan susu sama untuk kasih hilang jejak tu. Okay, so boleh faham setakat ni? Apa Boleh. yang berlaku pada 7 Safar? Boleh. Okay. Seterusnya kita pergi kepada nombor 2. Okay, ke kiri tu Gua Sur. Okay. Lepas 3 hari mereka menuju ke Madinah bersama-sama penunjuk jalan, iaitu Abdullah bin Uraik, iaitu musyrik yang jujur. Lepas diorang pergi keluar daripada rumah tu 27 Safar kan. Lepas tu diorang jalan, diorang sampai dari di Gua Sur. Siapa ingat cerita yang Gua Sur yang ada penjahat sampai di depan Gua Sur tapi tak kedapatan? Siapa ingat? Yang cerita mana nih, Sasa? Yang penjahat tu sudah sampai di depan Gua Sur. Rasulullah sama Abu Bakar bertapuk di dalam, tapi apa yang jadi? Oh, ada laba-laba. Yang laba-laba tuh. Laba-laba. Ya, betul. Yang cicak kasus. Jatuh cicak tuh dia berbunyi. Ya. Betul. Jahat. Okay. Itu cicak jahat betul, dia mau kasih tahu ada orang di depan. Betul lah tu sampai sekarang. Okay, jadi kisah dia yang kamu sudah tahu. Okay, Rasulullah sama Abu Bakar pergi masuk Gua Sur. Masuk Gua Sur. Lepas tu ada orang sampai sudah ada penjahat pergi kejar. Dia sampai sudah di Gua Sur. Tapi Allah dengan kuasa Allah buat apa? Sarang laba-laba. Laba-laba. Allah buat sarang laba-laba. Okay. Allah buat sarang laba-laba di pintu Gua Sur tu. Jadi penjahat cakap macam ni lah. Takkan tak ada orang di sana sebab ada sarang laba-laba, dia bilang. Jadi tak jadilah diorang pergi cek di dalam. Okay. Dalam tu ada apa? Jadi apa? Ada apa di dalam? Ada Cicak. Tu cicak berbunyi. Lagi. ular. Betul, ular. Ular. Yang dia pi patok. Dia mau Dia sang Abu Bakar Ya, gitu. betul. Dia Abu pergi Bakar. halang tuh ular daripada kena patok. Dia kan Rasulullah tidur. Ya. Itu kan tuh Sasa? Betul.
Ya, betul. Pandai. Jadi ada ular. Okay, ada ular. Rasulullah tidur. Lepas tu ada ular. Lepas tu si Abu Bakar halang. Sampai dia kena sengat, tapi dia diam-diam je sebab dia takut Rasulullah terbangun. Bagus kamu tahu saya cerita ni. Okey. Okey, lepas 3 hari diorang di sana tu, diorang pergilah lepas diorang 3 hari stay sana, diorang mau bergerak lagi. Diorang bergerak dan minta tolong si Abdullah bin Uraikih. Diorang minta tolong si siapa? Mana ni? Diorang minta tolong Uraikih. Abu Abdullah bin Uraikih untuk tunjuk jalan. Dia ni Abdullah ni sebenarnya orang musyrikin, orang bukan Islam, tapi dia baik. Dia jenis yang jujur. Jadi Rasulullah minta tolonglah tunjuk jalan. Okay, seterusnya. Ketiga, 8 Rabiul Awal. Diorang tiba di Quba. Okay, Quba. Okay, Rasulullah siapa tahu cerita pasal di Quba ni macam mana? Ada yang tahu? Ya dah. Okay, gini. Sampai je Rasulullah di Quba, Rasulullah stay sana selama beberapa hari. Lepas tu, jadi Rasulullah bina masjid. Jadi, masjid pertama dalam Islam adalah di Kuba. betul, di Quba. Okay, lepas Rasulullah bina masjid, tiba-tiba ada satu orang penjahat, ataupun musyrikin, ada sama orang musyrikin, dia datang, dia nampak Nabi. Lepas dia naik kuda, tek. Dia naik kuda, dia mau pergi tangkaplah Nabi. Tapi dengan kuasa Allah, kuda dia tertimbus di tanah 3 kali. 3 kali tertimbus di tanah. Jadi tidak dapatlah dia pergi bunuh Rasulullah. Jadi Rasulullah memaafkan dia. Lepas tu jangan beritahu orang lain. Lepas tu dia pun setujulah, dan Rasulullah berjanji untuk memberinya mahkota Kisra. Okey. Di sini ingatlah dalam 8 Rabiul Awal, Rasulullah tiba di Quba. Lepas tu stay sana beberapa hari. Lepas tu bina masjid. Lepas tu ada penjahat datang. Tapi tak dapat bunuh Rasulullah. Okey. Seterusnya kita pergi kepada keempat pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni di Madinah sudah. Di Madinah. Rasulullah tiba di Madinah. Siapa tahu lagu yang Tala al-Badru alaina? Siapa tahu lagu tu? Gak bisa bahasa Inggris. Tala al-Badru alaina min sani. Tahu tapi tidak pandai nyanyi. Okey, enggak apa. Okey, lagu tu itu dinyanyikan masa Rasulullah sampai di Madinah. Rasulullah sampai, semua penduduk Madinah ni dia sambut Rasulullah ni dengan sangat gembira. Umpama raja datang. Diorang sangat gembira sebab diorang mau jadi Rasulullah, jadi pemerintah diorang di sana. Okay, lepas tu semua berharap agar Rasulullah ni jadi stay di rumah diorang. Okay, semua mau. Okay, contoh Rasulullah datang kan. Okay, aku mau Rasulullah tinggal di rumah aku. Semua cakap macam tu. Semua mau Rasulullah tinggal di rumah dia. Jadi apa Rasulullah buat? Siapa tahu? Saya tahu. Apa Rasulullah buat untuk pilih di mana rumah mana yang dia mau tinggal? Dia Tahu? tidak. Okey, Tidak. gini. Dia bilang macam ni. Okey, enggak apa. Aku tengok unta Rasulullah tu, dia duduk di mana? Jadi unta tu dia jalan. Semua tengok unta tu dia jalan. Sampai sebuah rumah ni, unta tu duduk depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi Rasulullah kata, okey, saya akan stay di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dia ikut unta tu duduk di mana mula-mula. So, boleh faham? Boleh. Okey, bagus semua. Okey, semua ingat balik? Okey, semua ingat balik, refresh balik.
Okey, 27 Safar di Mekah. Apa masa 27 Safar ni apa yang jadi? Bukit Sofa. 5 orang tolong. Rasulullah keluar, Abu Bakar, Abu Bakar dengan Rasulullah keluar kan? Okey, lepas tu apa yang jadi? Ali buat apa? Tidur. Ali tidur berselimut di katil Nabi. Lagi siapa lepas tu Abdullah buat apa? Dia tolong apa? Abdullah. Tolong tengok apa? Betul. Dia tolong tengok-tengok keadaan situasi. Ya. Kalau Asma Makanan. makanan. Kanan. Kalau Amir Kambing. kambing. Kambing tu untuk apa? Susu Kasih dan hilang jejak. pandai. Susu dan kasih hilang jejak. Okey. Siapa itu? Okey, jadi lepas tu sampai sudah di Gua Sur. Di Gua Sur terjadilah kisah yang pasal labah tu. Okey, lepas jadi Gua Sur, mana ni? Lepas jadi Gua Sur, Rasulullah tiba di Kuba. Di Kuba Rasulullah buat apa? Masjid. Buat masjid. Buat masjid. Lepas tu apa yang jadi lagi? Ada yang naik kuda. Ada yang penjahat datang, tapi dia tidak dapat bunuh Rasulullah. Okey, lepas tu masa 12 Rabiul Awal apa jadi? Dia sampai di Madinah. Sampai di Madinah. Lepas tu? Dia tinggal di rumah orang. Kena sambut. Kena sambut. Kita sambut lagu. Ya. Lepas tu semua orang berebut-rebut Rasulullah tinggal di rumah dorang. Tapi apa Rasulullah buat? Unta. 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 Ya. Dia tengok unta dia duduk mana. Jadi dia stay di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Okay, next. Okay, seterusnya. Seterusnya kita pergi pada kesan. Siapa? Sekarang ni kita pergi kepada kesan. Kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Siapa boleh tolong Ustazah baca yang nombor 1, yang agama. Siapa yang handsome? Yang lawak? Yang lawa. Niko paling. Si Harif. Oh, Harif. Yang lawa, bukan handsome. Handsome dan lawa dia bilang tuh. Yang lawa dan handsome. Okey, Harif kan? Malu-malu bay si Harif. Okey, Harif. Kau pun malu-malu. Baca yang agama, Harif duduk. Ganteng doang. Harif dulu. Marilah saya baca Ustazah. Dia yang membaca. Okey, Harif. Ya, Haris handsome. Okey, Harif handsome. Baca yang agama. Ajaran Islam Comel bagian. Tersebar karena dakwah dapat dilaksanakan secara lebih baik. Okey, makasih Haris. Okey, kesan daripada peristiwa hijrah Rasulullah SAW ni, apa yang jadi? Okey, dulu masa belum berhijrah, masih di Mekah, Islam ni susah tersebar. Sebab di Mekah masa tu ramai betul musyrikin yang sangat membenci agama Islam. Jadi, ajaran Islam tidak dapat disebarkan secara meluas. Semua tapuk-tapuk, solat pun tapuk-tapuk, buat kelas agama pun tapuk-tapuk. Jadi, lepas diorang berhijrah ke Madinah, di Madinah ni diorang suka Islam. Diorang terima lagi Islam. Diorang suka lagi Islam datang. Jadi, Islam ni boleh disebarkan secara meluas. Jadi, semakin meluaslah orang yang menyebarkan Islam tu, semakin membesarlah sehingga kita dapat Islam tu sampai Malaysia, sampai Indon, sampai China, semua Islam tu. Jadi bila sampainya sudah agama Islam tu disebarkan secara meluas, jadi semua orang boleh terima Islam tu. Okay, semua boleh faham? Boleh. Okay, seterusnya yang kedua. Orang handsome yang kedua adalah Hazih. Sosial. Baca yang sosial.
kehidupan masyarakat Madinah berubah kepada Sistem apa itu? Sistem. Sistem hidup betul betul betul. nggak? Yang Sistem hidup yang lebih baik. baik dari itu ya, tapi sin dari segi akidah, syariah. syariah dan akhlak. Lah. Oke, makasih Haze. Oke, jadi first tadi agama. Agama Islam tersebar luas. Lepas agama, sosial. Oke. Dulu kehidupan di Madinah, kehidupan di Madinah dulu, dorang kucar kacir. Banyak betul masalah yang timbul. Terlampau banyak masalah yang timbul. Jadi, dorang pergi jumpa Rasulullah. Asal ada masalah, dorang jumpa Rasulullah. Asal ada masalah, dorang jumpa Rasulullah. Rasulullah, macam mana mau kasih bagus nih? Rasulullah, macam mana mau kasih tenang nih? Begitu. Jadi sesampai Rasulullah pergi Madinah, jadi lah sudah. Dorang tak payah lagi susah-susah pergi jauh-jauh pergi cari Rasulullah untuk tanya macam mana mau selesaikan masalah tu. Jadi sebab Rasulullah dia susun pentadbiran tu dengan penuh teliti. Dari segi akidah, syariah, akhlak. Lepas tu semua dia susun betul-betul. Jadi tidak adanya terjadi masalah sosial. Okey, seterusnya politik. Ustazah mau yang paling lawak Fazira. Fazira, tolong baca yang politik. Oh, shit. Tertegaknya negara Islam pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Okey, makasih Fazira. Okey, jadi yang ketiga dari segi politik. Okey. Kalau dulu politik di Mekah dah Islam dah tegak. Maksudnya memang tidak apa-apalah. Sampai je Madinah, di Madinah Islam boleh tersebar luas. Lepas tu tertegaknya negara Islam yang pertama yang berdaulat di bawah pimpinan Rasulullah. Adanya sudah negara Islam yang pertama. Lepas je kesan hijrah ni, kalau masih stay di Mekah, mana dah jadi apa-apa. Okay. Boleh faham setakat ni? Boleh. Okey, seterusnya dari segi ekonomi pula. Ekonomi, Ustazah mau Syazlina? Syazlina. Okey. Okey, baca ekonomi. Jarang-jarang jadi buang mic tuh. Kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam yang dilaksanakan. Okey, makasih. Okey. Kita bunyi PUBG. Haris. Siapa tu? Panggil. Okey. Jadi Apa? ekonomi. Saya tengok bunyi PUBG. Mbak. Bunyi lobby PUBG. Teneng gitu kan. Okey, khususnya ekonomi ni selepas Rasulullah berhijrah ke Madinah, kedudukan ekonomi umat Islam semakin kukuh melalui sistem ekonomi Islam. Kalau kamu perasan masa di Mekah, jual beli, bermuamalah semua ni berdasarkan riba. Siapa tahu riba tu apa? Lupa. Apa? Lupa. Okey, riba ni. Okey, contoh Niko beli garam RM5. Si Niko beli garam RM5. Lepas tu si Niko ni mau jual. Lepas tu si Haziq ni mau beli, tapi si Niko jual RM15. Dia beli RM5 cak, tapi dia jual RM15 yang melampau-lampau. Dia tambah. Jadi itulah riba. Boleh faham kah maksud riba di sini?
Boleh. Okey, contoh lain. Ustazah beli gula-gula 20 sen. Tapi Ustazah jual sama si Harip 60 sen. Melebih. Melebih. Jadi si Harip ni Ustazah untung banyak, tapi kesianlah si Harip kan, tertindas. Dia terpaksa bayar lebih padahal harga gula-gula tu si kecak. Kau boleh faham? 60 sen je. Boleh. Dapatlah. Dia jual lebih-lebih. Kalau menjual memang boleh, kita kena naik harga. Cumanya jangan melampau. Jadi masa zaman Rasulullah dulu di Mekah, semua jual beli diorang kasih naik harga. Banyak harga diorang kasih naik. Diorang kasih naik harga semua. Jadi orang miskin tertindas lah. Orang miskin tak dapat beli beras, tak dapat beli semua tu. Jadi kesian orang miskin time tu. Jadi ekonomi diorang pun macam merundum lah. Jadi lepas je Islam masuk, lepas je penghijrahan ni berlaku, riba tiada sudah. Lepas tu semua jual beli berlaku secara apa? Jujur. Jual Secara beli. Okey, bagus, pandai. Okey. Seterusnya. Saya mau tanya, dalam pembelajaran kita pada hari ini pasal hijrah, kita tengok hijrah dari awal, dari Rasulullah kena maki, kena hina semua. Lepas tu Rasulullah tabah je. Lepas tu orang Muslim sanggup korban semua duit semua demi Islam. Lepas tu sanggup pergi jauh-jauh, sanggup berhijrah demi Islam. Lepas tu semua orang macam kesian lah, macam kena boykot, kena berbaling batu demi Islam. Lepas tu penghijrahan diorang ke Madinah, sampailah diorang penghijrah ke Madinah, baru diorang dapat kehidupan yang lebih baik. Apa kamu rasa semua, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada perkara situasi ni, pengajaran dia? Apa yang kita boleh dapat? Tidak mudah mengalah. Betul, tidak mudah mengalah. Lagi? Pantang menyerah. Yes, pantang menyerah. Lagi? Yang lain. Okey, contoh kalau kita main PUBG lah, PUBG. Kawan kita kena tembak. Jadi kita Siapa main tembak? lepas tu kita buat apa sama dia? Si biar kalau si Haris lah. Kalau si Haris. Kasih biar. Enggak, Bang. Tahil lah kan. Iya. Tahil lah. Gunalah tu yang 3-4 tu sama tu yang tu. Tahil. Okey. Jadi apa situasi sini? Kita tolong orang. Kita tolong orang. Lepas tu lagi Harip, pengajaran apa yang kita boleh dapat dalam peristiwa hijrah? Harip. Nah, siapa main tu? Haris. Okay, lagi. Bagi Pengajaran? yang lain. Bagi. Putri yang lawa-lawa. Jangan kita mengaku lawak. Apa? Pengajaran. Pengajaran tentang apa, Ustazah? Tentang yang Tentang kita yang baca tadi. yang tadi. Apa? Contoh Jangan menindas jangan menindas lagi. orang miskin. Okey. Lagi? Apa lagi? Sentiasa bertabah. Betul. Sentiasa bertabah. Sentiasa bertabah. Lagi? Jawab. Last. Apa lagi last? Adil. Adil. Betul juga. Okey. Ya, betul. Tidak boleh. Okey, jadi itu semua betul. Semua tu boleh jadi iktibar kesan daripada penghijrahan ni berlaku. Okey, jadi seterusnya. Okey, yang alamak azan pula tiba. Okey, kamu dengar je lah. Okey, lepas jadi iktibar yang boleh saya simpulkan di sini, kita kena sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Semua masih boleh dengar suara Ustazah kah? Masih. Okey. Terlalu kuat.
Ayakah? Tambah kuat kah? Tidak coba Sama kayaknya. aja. Sama. Oke. Jadi, kita kena sabar dan tabah menghadapi halangan dan cabaran. Contoh macam Rasulullah. Walaupun dicaci, dimaki, semua diumpan batu sampai berdarah kepala, Rasulullah sabar je. Tapi dia masih teruskan usaha. Dia tak putus asa pun. Sampailah Islam berada di tempat yang pertama. Okey, seterusnya yang kedua, sentiasa bertawakal dan memohon pertolongan Allah serta memenuhi segala perintahnya. Okey, dalam kita buat something, apa-apa je yang kita buat, kita kena sentiasa mengharapkan keredaan Allah. Kita kena tawakal, kita kena berserah kepadanya. Tapi contoh macam exam kan, contoh macam kita exam SPM, contoh SPM, kita kena berserah kepada dia. Kita kena macam berserah kepada Allah lah. Tapi kita kena berserah tu dengan usaha. Kalau kita tidak usaha, macam mana kita mau berjaya? Takkanlah berdoa tapi berdoa mengharapkan pertolongan Allah, tapi belajar tak mau. Mana belajar macam tu? Okay, seterusnya yang ketiga, bijak membuat perancangan dan menyusun strategi sebelum melakukan sesuatu tindakan. Okay, macam Rasulullah buat strategi ni untuk berhijrah lama sudah. Okay, lepas tu strategi ni strategik. Satu. Dia suruh Alik tidur di tempat tidur dia. Diorang pergi malam. Lepas tu diorang guna jalan yang tidak diguna orang. Jadi kalau kita buat something, kita tak boleh main sambil lewa, main terus. Kita kena macam mana? Atur strategi satu-satu. Supaya Betul. betul. Supaya strategi kita tu berjaya. Okey. Latihan. Kejap. Latihan. Kejap. Kita tunggu azan habis kejap. Semua tekan chat box situ, tapi sekarang Ustazah nak dapat tayang yang macam kemarin. Tapi markah tu nanti saya kasih tayang satu-satu. Semua jawab dulu tu nah. Okey. Kejap. Jap. Kamu sudah tekan ke link tu? Belum? Kejap. Okey. Sabar aja lu tekan. Sabar. Samain sudah cik. Sabar. Kita ulang tayang. Ulang tayang. Jap. Apa? Sabar. Mula. Sudah di saya katakan. Biar Jap. keluarlah. Keluar dulu. Mula lah. Keluar dulu link tu. Keluar dulu. Kita ulang tayang Maaf. Ulang tayang. Enggak, Sial. disamain. Dapat ulang tayang. Okay. Japa, saya buka dulu ni.
Oke. Oke, tekan link yang baru nih Ustazah pagi. Tekan link baru. Ini Oke, kenapa? tekan, Bisa dah? tekan link baru. Sudah. Oke, jangan dulu tekan start, jangan dulu. Oke, baru 2 orang. Ada Niko, ada Zuhaira lagi. Masuk lagi yang lain. Saya ada kah? Lanjut cepat. Bisa, saya ada. Lagi. Fazira, Syah, Haris Syah, lagi. Aku ada sudah kah Ustazah? Siapa? Hafizul Belum. bah. Belum. Tidak. Mau tekan start kah? Jangan tekan start. Masuk Ayo, dulu, tekan masuk start. dulu. Sudah bun. Jangan dulu tekan start. Hai. Sudah masuk. Hai. Tekan ya link tuh. Tekan link aja. Sudah. Oke, lagi. Ih, kenapa ini? Dapat. Yang ada nama-nama aja. Tekan link balik. Sudah. Sudah. Tekan start dah. Oke. Sudah tekan start ah? Sudah sedia? Oke. Oke, jawab. Oke. Fazila nomor 1. Udah tandas. Oke. Oh, handsome boy. Niko tempat pertama, Fazira tempat kedua, Harisha tempat ketiga, Zohira tempat keempat, Boy tempat kelima, tempat keenam. Oke, Fazira kembali ke tempat pertama. Oke, Niko Waduh. tempat pertama. Silap guys. Enggak apa. Alah. Oke. Oke, bagus. Oke, Ih, silap tekan. enggak apa. Wah. Oke, sekarang Niko tempat pertama, Harif tempat kedua, Oh, 6 Fazira TH. tempat kedua, Niko masih tempat pertama. Dulu putra seri namanya Portugis. Oke, Harif tempat kedua sudah. Waduh, salah tekan guys. Enggak apa. Ih, astagfirullah. Saran Islam nih, bro. Niko masih tempat pertama. Silap guys. Halo, Ustazah. Wah, mau naik 1 Ustazah. tingkat guys. Lagi. Hah? Apa? Ustazah, connection error. Kejap. Oke, kenapa? Slow. Kita ulang nih. Ini bad boy menaik nganjay. Tuh, mau ulang pula. Niko paling guys. Niko nomor 1 sekarang. Susah Hafizul titik tuh. Kasih nama baru. Dia error. Oke, Susah dengar kah? dengar. Alah, silap. Nah.
Mantap. Power up lagi. Kali lagi. Immunity lagi. Time freeze. Niko Buset, masih Ay, tempat bisa jadi pertama, kambing. Zuhaira tempat kedua. Yeay. Ay, maju. Lah kok Dia lagi. Cepat, habis masa sudah. Sayyidina Abu Bakar dibilang. Niko tempat Ih. pertama. turun pula. Alhamdulillah. Anda betul. Oke, lagi. Alah, silap saja. Oke, Niko masih tempat pertama, Zoya tempat kedua, Harisha tempat ketiga, Fazira tempat keempat. Siap. Ay, Najo. Buli-buli salah. Inilah. Oke, lagi. Oke, Ayah, top 5 oh, banyak salah oh. Ih, kok salah? Nomor 3 pun nomor 3 lah. Niko nomor 1, Zohaira nomor 2, Wash. Fazira nomor 3, Harisha nomor 4, Haris Sumboy nomor 5, Ipran nomor 6, Aidil Shah nomor 7. Oke, Fazira Udah. naik balik. Harus boy kenen. Ipran. Adik sul Siapa khairi Ipran? Ramadan. Siapa Ipran? Oke, Apa Ipran? Siapa Ipran? Ipran siapa? Ustazah siapa Ipran? Ustazah, terakhir kedua kali lah. Siapa mana Adik sul Ipran? khairi Ramadan. Boleh kan? apa kita? Cepat, Siapa nih? Jahat kali lah kau. lagi. Tengok siapa nomor 4. Sudah habis. Sudah. Oke, Ipran, Aidil Shah, Adi, Hafizul kenapa 2 kali ini? Dia connection error dibilang. Connection error. Siapa malah Ipran? Apa Ipran Ustazah? Oke. Butki. Yuk terus. Oke. Yang lain sudah? Oke. Kita bagi masa semenit lagi ya, semenit lagi. Yang lain sudah habis jawab? Sudah. Oke. Oke, habis masa sudah. Oke, habis masa kelas kita sudah. Oke, habis masa sudah. Yang belum habis menjawab, teruskan menjawab. Saya screenshot kejap nih, markah nih, kejap apa? Salah. Oke. Haris, jangan main PUBG. Oke, Bukan itu saya saja. itu. Oke, yang belum Punya habis Qatar, jawab, Michael. teruskan menjawab. Oke. Oke, kesimpulan di sini. Siapa? Niko, tolong bagi kesimpulan secara keseluruhan. Macam mana?
Apa yang kita baca hari ini? Belajar tentang apa tuh? Hijrah. Kita yang maha kuasa. Hijrah. Ah, Maksud hijrah sama yang apa terjadi. peristiwa. Kita baca pasal Ya. apa? Pasal kesan, faktor. Oke, siapa masih ingat siapa masih ingat akronim faktor tadi? Ika, Masak kan? masak. Ika masak. Pau pandan. Pau, pandan. Oke, pandai. Kita masak Oke. pau. Pau, pandan. Oke, jadi secara kesimpulannya yang kita baca pada hari ini, kita baca pasal hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kita baca maksud, kita baca kenapa Rasulullah berhijrah. Lepas itu apa peristiwa-peristiwa yang penting yang berlaku dalam hijrah. Lepas itu kita juga belajar pasal kesan, lepas itu pasal iktibar yang kita boleh dapat. Jadi lepas ni, saya harap kamu boleh ingat semua perkara itu. Okay, mantap nanti kalau ada tanya soalan ke apakah. Okey, jadi yang menang tadi Niko nombor 1, Fazila nombor 2, Zuhaira nombor 3, Harisha, Hafizul, Shazlina, Aidil dan seterusnya. Okay, jadi intinya nanti nanti saya akan screenshot. Saya tambah di poin kamu, saya tambah di poin di nama kamu. Okey. Itu saja kelas kita untuk hari ini. Kita lebih masa 8 menit sudah. Nanti kelas lain kali panggil kawan-kawan lagi ya masuk kelas untuk esok. Oke. Kita jumpa lagi. Oke. Terima kasih semua Oke. sudah join. Oke, Oke. Harisha tolong Siap baca sudah. doa saja. Siap sudah. Oke, Apa? mantap. Haris baca doa, Haris baca doa. Haris tolong baca doa pas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah Rabbi yasir wa la tu'athir Rabbi tamim bil khair. Amin. Amin. Oke, sekian saja penulis kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Goodbye. Oke, boleh live sudah. Terima kasih. Haris. Main game kamu. Gila anu nih. Ya.